Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa muta'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika 'ilman wa ta'lima innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Tuan-tuan, telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahawasanya nabi yang terakhir yang akan diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, apabila baginda ditanya, "Ya Rasulullah, bilakah engkau menjadi Nabi?" Ada pelbagai versi, tuan-tuan. Mata wajabat lakan nubuwah, mata kunta nabiyan. Tetapi secara umumnya, persoalannya ialah, bilakah engkau menjadi Nabi? Nabi SAW menjawab, kuntu nabiyan. Dalam riwayat lain, wajabat lin nubuwah. Aku telah menjadi Nabi. Wa adamu bainar ruhi wal jasad. Sayyidina Adam, Nabi Adam AS, antara ruh dan jasad. Hadis berhenti sampai situ. Kemudian satu orang alim dalam bidang hadis, nama dia Ishaq ibn Rahuyah, tak salah saya, meninggal pada tahun 238 Hijrah, sezaman dengan Imam Ahmad ibn Hanbal, meninggal tahun 241 Hijrah, guru kepada para imam, guru kepada Imam Bukhari rahmatullahi alaih dan seumpamanya. Apabila ditanya tentang maksud hadis tersebut, maka beliau menjawab, Nabi SAW telah menjadi Nabi ketika mana Adam berada di antara roh dan jasad. Apa maksud dia? Berada di antara roh dan jasad, iaitu bentuk fizikal Nabi Adam AS telah dicipta, tetapi roh masih belum ditiupkan. Itu maksud dia. Jadi tuan-tuan, itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu al-anbiya, para nabi itu adalah bersaudara, ikhwah. Para nabi itu adalah bersaudara, ataupun dalam riwayat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata abna'u allat. Mereka ni bersaudara. Macam mana? Bapa mereka sama, tetapi ibu mereka berlainan. Perumpamaan dia macam tu. Bukan kata ibu tu berlainan, ayah tu sama. Tidak, ayah memang berlainan. Tetapi nak bagi tahu bahawasanya mereka ni adalah daripada satu agama yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu agama Islam, agama para nabi yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampaikan agama Islam kepada umat manusia sejak daripada zaman Nabi Adam AS sampailah Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah makhluk yang paling afdal di sisi seluruh umat Islam, tanpa sebarang khilaf, tanpa sebarang perselisihan pendapat dalam masalah ini. Bahkan lebih mulia daripada arasy Allah Subhanahu wa taala. Seafdal makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang sahih, apabila berlakunya hari kiamat, manusia dibangkitkan daripada kubur, mereka berkumpul di padang mahsyar. Pada waktu tersebut, manusia menunggu dalam keadaan ketakutan. Hari yang menakutkan, keadaan yang menakutkan, tetapi hisab masih lagi belum bermula. Jadi sebahagian daripada manusia, mereka telah pergi berjumpa dengan Nabi Adam AS, minta dengan Nabi Adam supaya pujuk Allah ataupun bercakap dengan Allah supaya hisab dimulakan. Nabi Adam AS kata dia tak nak, dia takut. Hari ini ialah satu hari yang mana Allah Subhanahu wa taala sangat marah dan sangat murka
Allah Subhanahu wa taala tidak pernah marah sedemikian rupa dan tidak akan pernah marah selepas itu sedemikian rupa. Sebelum ni tak pernah marah macam tu dan selepas ni tidak akan marah macam tu. Nabi Adam AS kata dia telah makan daripada pohon larangan di dalam syurga, menyebabkan dia telah dikeluarkan daripada syurga. Dan Nabi Adam AS suruh pergi berjumpa dengan Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS juga memberi keuzuran, tidak mampu untuk bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, memberi alasan yang sama, suruh pergi jumpa dengan Nabi Ibrahim AS. Begitulah tuan-tuan, daripada Nabi Ibrahim suruh pergi jumpa dengan Nabi Musa, daripada Nabi Musa suruh jumpa dengan Nabi Isa, dan Nabi Isa AS suruh pergi jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada waktu tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sujud dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujaan, dengan pujian yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja tahu, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat muka baginda yang mulia. Irfa, angkatlah muka engkau. Isfa' tu syafa', bagilah syafaat, syafaat kamu akan diterima. Itu dinamakan sebagai asy-syafa'atul 'uzma, syafaat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Imamul Anbiya, Sayyidul Mursalin, ketua para nabi. Ketua para nabi tuan-tuan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah satu hadiah yang besar untuk umat manusia. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam banyak tempat dalam Quran. Antara yang jelas Allah sebut, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa taala telah memberi satu anugerah yang begitu besar. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah Subhanahu wa taala telah memberi satu anugerah yang besar kepada orang yang beriman. Ketika mana tuan-tuan? Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan dalam kalangan mereka satu orang lelaki dalam kalangan mereka, yatlu 'alaihim ayatih, mengajak mereka, mendakwahkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerangkan tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia berfikir bahawasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang satu, yang esa, yang sepatutnya disembah, yang sepatutnya diibadati, tidak patung-patung yang berada di sekeliling Kaabah pada waktu tersebut. Yatlu 'alaihim ayatih wa yuzakkihim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensucikan mereka, iaitu mengajar mereka bagaimana untuk hidup sebagai manusia yang suci, manusia yang bersih hatinya dan juga amalannya, manusia yang bersih imannya daripada segala kesyirikan, manusia yang bersih ibadatnya daripada riak dan juga syirik, manusia yang mana hatinya, manusia yang mana tubuh badannya, amalnya, perbuatannya, tingkah lakunya ialah amalan-amalan yang baik, perbuatan yang baik, tingkah laku yang baik. Wa yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, iaitu Al-Quran, dan juga hikmah, iaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, sedangkan sebelum itu mereka berada di dalam keadaan kesesatan yang begitu dahsyat. Masyarakat Arab jahiliyah tuan-tuan tahu, satu masyarakat sampaikan ada sebahagian penulis kata tak ada orang nak jajah mereka kerana sangat teruk. Orang yang mana kuat di kalangan mereka menindas orang yang lemah, menzalimi kaum wanita, anak, terutamanya anak wanita, hamba sahaya di kalangan mereka, hidup seolah-olah tidak bertamadun, berperang sesama mereka kerana perkara yang kecil-kecil. Ketika mana manusia berada dalam kegelapan, manusia berada di dalam kesesatan, manusia berada di dalam kejahilan, Allah Subhanahu wa taala kata dalam Quran, laqad mannallahu 'alal mu'minin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi satu nikmat, pemberian, anugerah yang mana begitu besar kepada umat manusia yang beriman terutamanya, dan seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utuskan engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah penutup bagi segala nabi tuan-tuan. Tujuan baginda diutuskan
ada 3 tujuan utama. Dalam ayat yang saya baca tadi pun itulah tujuan yang Allah sebut. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut, "Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Sama tuan-tuan, 3 kerja utama Nabi alaihi salatu wassalam, iaitu untuk ajak manusia kepada Allah, dengan ajak manusia supaya melihat tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah, pada rububiyahnya Allah. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa, Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mentadbir 7 petala langit dan 7 petala bumi. Alam semesta yang luas ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala suruh lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan melalui wahyu. Allah Subhanahu wa taala suruh lihat pada ciptaan yang pelbagai tuan-tuan. Wa ilal ibi, macam mana itu? Wa ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana unta Allah Subhanahu wa taala cipta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat bagaimana ibil, satu ekor unta telah diciptakan oleh Allah? Ila sama kaifa rufi'at. Pada langit bagaimana ditinggikan dan ditegakkan. Ilal ard kaifa busitat. Bagaimana bumi ini Allah Subhanahu wa taala telah hamparkan. Jadi tuan-tuan, banyak sangat dakwah di dalam Al-Quran yang mengajak manusia supaya apa? Supaya berfikir. Tidakkah mereka lihat air yang diturunkan? Tidakkah mereka lihat pokok yang diciptakan? Tidakkah mereka lihat api yang membakar? Persoalan-persoalan ini Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sampaikan kepada umat manusia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dalil akli ialah satu benda yang penting. Orang tak beriman, kita baca Quran, kita baca hadis, dia tak akan terima tuan-tuan. Kalau kita pergi cakap Allah Esa ataupun Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, itu dipanggil dakwah. Dakwah ni apa? Klaim. Jadi bila suruh beriman kepada Allah, suruh beribadat kepada Allah, suruh mentauhidkan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan bawa bukti. Dan kebanyakan bukti tersebut adalah bersifat bukti akli, yang mana kita boleh fikir berdasarkan perkara-perkara yang kita lihat dan berlaku dalam dunia. Dalam surah Baqarah awal-awal Allah SWT sebut, "Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa." Lebih kurang tuan-tuan ayat panjang. Bila Allah SWT perintah umat manusia supaya menyembah Allah, beriman kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata, Allah SWT bawa dalil. Allazi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i ma'an. Allah SWT bagi tahu yang telah menciptakan bumi sebagai hamparan, yang mana telah menurunkan air, yang telah menjadikan langit sebagai bumbung dan seumpamanya. Allah ceritakan tuan-tuan. Jadi Nabi SAW tugas yang pertama adalah untuk dakwahkan manusia, yatlu alaihim ayatillah, yatlu alaihim ayatih, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Kata para ulama kita, maksud ayat di sini ialah sains. Sains iaitu tanda. Benda-benda yang berlaku di dalam dunia ini yang mana menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, dan dialah Tuhan yang mana selayaknya disembah oleh umat manusia. Kenapa kita tak tafsirkan yatlu alaihim ayatih sebagai membaca ayat Quran? Kita tak tafsir macam tu sebab nombor 3 nanti ada wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi dalam tafsir ulama kata memberi makna yang berbeza itu lebih aula daripada membuat pengulangan makna. Jadi sebab tu ustaz-ustaz kita bila dia terjemah yatlu alaihim ayatih, dia kata buat dakwah, ajak manusia kepada Allah dengan ajak manusia untuk gunakan akal fikiran yang Allah bagi untuk berfikir berdasarkan apa yang diciptakan di dalam alam ini, bahawasanya ini ialah ciptaan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Perkasa, Tuhan yang Maha Bijaksana, Tuhan yang Maha Alim, Tuhan yang mana berkuasa ke atas segala sesuatu. Sebab tu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, bila Allah Subhanahu wa taala sebut tentang perintah, Allah SWT sebut tentang larangan, Allah SWT sebut tentang ciptaan-ciptaan dia,
biasanya di hujung-hujung ayat Allah Subhanahu Wa Taala akan sebut sifat dia dan nama dia. Allah sebut sifat dia dan nama dia. Alim, Khabir, Qadir. Apa-apa ialah tuan-tuan baca sepanjang-panjang Quran daripada awal Fatihah tu sampailah penghujung An-Nas, biasanya di penghujung-penghujung ayat Allah Subhanahu Wa Taala akan tutup dengan nama dia dan juga sifat dia. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ingin kenalkan diri dia kepada umat manusia. Allah Subhanahu Wa Taala ingin kenalkan diri dia kepada umat manusia. Nak kenal zat Allah memang tak boleh lah tuan-tuan. Tidak boleh untuk kita bayang, dan apa yang kita bayang itu bukan Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kenalkan Allah melalui sifat dan juga nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia. Jadi sebab tu sepanjang 13 tahun di Mekah tuan-tuan, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seputar tauhid. Seputar tauhid. Memanglah solat telah disyariatkan di Mekah. Ketika mana selepas malam Mi'raj, khilaf ulama malam Mi'raj bila berlaku. Ada yang kata sebelum hijrah dalam setahun, ada yang kata 2 tahun. Tapi yang penting turun pun lewat dah tuan-tuan. Jadi 13 tahun adalah untuk kenalkan manusia kepada Allah. Kenapa untuk kenalkan manusia kepada Allah ambil masa yang begitu lama? Sebab manusia bila dia tak kenal Allah, maka dia tidak akan taat kepada Allah. Ini benda yang mana bersifat badihi, benda yang mana bersifat terlalu universal, yang mana orang semua boleh faham. Saya selalu bagi contoh ni. Saya bagi contoh polis trafik lah, yang paling mudah orang faham tuan-tuan. Kalau kita tengok polis trafik dengan pakaian rasmi dia di tepi traffic light, kalau kita buat kesalahan jalan raya, kita akan patah balik tuan-tuan. Tak pakai helmet, kita akan patah balik. Kalau motor kita, kereta kita tak ikut undang-undang, kita akan patah balik. Kalau kita tengok dalam YouTube, dalam Facebook, yang ada orang lari dengan polis sampai masuk dalam bendang. Sebab apa? Sebab dia tahu polis tu ada kuasa untuk saman dia. Tapi kalau orang yang sama, dia berada di tepi traffic light, dia tak pakai pakaian rasmi dia, uniform dia, kita langgar gitu. Bahkan lagi teruk masyarakat Malaysia ni, kan kita tengok dalam Facebook tu orang post, polis 2-3 naik motor, orang langgar macam tu je. Itu depan mata dia tuan-tuan. Polis yang dia nampak, dia tahu kuasa polis. Bagaimana manusia akan taat Allah kalau manusia tak kenal Allah? Bagaimana manusia akan taat Allah bila Allah kata ini halal suruh kita buat, ini haram suruh kita tinggal, kita akan buat dan kita akan tinggal. Kalau kita tak kenal Allah. Anak kalau dia tak kenal cikgu kat sekolah dia, dia jalan belaga bahu pun dia tak buat apa. Budak-budak tuan-tuan, berapa banyak budak-budak hari ni dia tak kenal pun orang ni cikgu, orang ni pakcik jaga, orang ni makcik kantin. Jadi respect tu tak sama, sebab dia rasa tak ada nilai. Sebab apa? Sebab dia tak kenal Allah. Bila dia tak kenal Allah, maka perintah Allah dia tidak akan ikut, larangan Allah dia tidak akan tinggalkan. Pada dia sama saja, la yafruq, tak ada beza. Tak ada beza sikit pun. Allah kata ni halal supaya kamu buat, Allah kata ni haram supaya kamu tinggalkan. Pada dia tak ada beza sikit pun tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia tak kenal Allah. Maulana Ilyas Sab rahmatullahi alaih ditanya, bukan ditanya, beliau tanya kepada para pelajar selepas belajar bertahun-tahun, selepas ilmu apa yang perlu dibuat? Saya rasa default answer daripada kita, jawapan standard kita, kena amal lah, betul tak? Maulana Ilyas Sab kata betul, amal selepas ilmu. Tetapi ada satu lompang kosong kat tengah-tengah tu. Antara ilmu dan amal ada satu lompang kosong kat tengah-tengah tu. Apa dia? Keinginan untuk amal. Amal ni sama ada buat benda disuruh ataupun tinggal benda dilarang. Dua tu dinamakan amal tuan-tuan. Tinggal pun adalah amal, buat pun adalah amal. Semuanya adalah daripada niat kita. Ada satu lompang kosong. Manusia tahu, saya dan tuan-tuan tahu banyak. Lagilah zaman sekarang, baca internet sana, dengar YouTube sini, hadir kuliah sana sini, beli kitab PDF. Tak macam dulu tuan-tuan. Kita tahu banyak, tetapi antara kita tahu dengan kita nak amal ada satu lompang kat tengah, iaitu kita tidak ada keinginan untuk amal.
Kenapa kita tidak ada keinginan untuk amal? Erti kata amal di sini, buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang, sebab kita tak kenal Allah. Kita tidak tahu siapa Allah yang kata aqimus salah, dirikan salat. Kita tak tahu siapa yang Allah kata, siapa Allah yang kata atuz zakah, keluarkan zakat. Kita tak kenal Allah yang kata la taqrabuz zina, jangan sekali-kali kamu mendekati zina. Kita tak kenal Allah yang kata jangan makan riba. Kita tak kenal Allah yang kata kamu kena tutup aurat. Kita tak kenal Allah yang kata kamu jangan buat macam ni. Sebab tu kita tahulah macam mana pun tuan-tuan, kehidupan kita tetap akan ikut hawa nafsu kita. Sebab tu Nabi SAW dihantar adalah untuk kenalkan umat manusia kepada Allah dulu. Usaha perlu dibuat bagaimana manusia kenal Allah, sehingga manusia dalam keadaan suka ataupun duka, dalam keadaan gembira atau dalam keadaan sedih, dalam keadaan takut ataupun dalam keadaan tidak takut, semuanya kepada Allah. Nampak tak tuan-tuan? Usaha perlu dibuat. Dan Nabi SAW 13 tahun untuk kenalkan manusia di Mekah Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang mencipta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang akan bangkitkan kamu selepas kematian, syurga neraka di tangannya. Sebab tu tuan-tuan, apabila iman masuk di dalam hati para sahabat yang asalnya manusia yang paling teruk dalam sejarah manusia, mereka menjadi manusia yang paling baik dalam sejarah manusia. Usaha telah dibuat ke atas hati mereka tuan-tuan, sehingga dengan tangan-tangan mereka sendiri mereka telah hancurkan berhala-berhala yang berada di sekitar Kaabah pada Fatah Mekah. Sebelum tu 13 tahun Nabi usaha bagaimana 13 tahun di Mekah tuan-tuan, campur lagi di Madinah. Fatah Mekah tahun ke berapa tuan-tuan? Tahun ke-6, bukan, tahun ke-8. 13 campur 8, 21 tahun Nabi SAW telah usaha bagaimana berhala-berhala yang ada dalam hati setiap seorang umat Islam telah dihancurkan terlebih dahulu. Nampak tak tuan-tuan? Sebab tu orang kata, saya malaslah nak sebut negara. Ada setengah orang Arab kan tuan-tuan pelik tengok wanita-wanita dia masa berada di dalam negara dia dengan burqa, dengan hitam, tapi keluar airport cabut terus tuan-tuan. Sebab apa? Bila lepas airport dah tak ada undang-undang negara dah. Dalam negara ada undang-undang, dia pakai tu bukan kerana Allah suruh, kerana undang-undang negara. Jadi bila dia keluar, dia cabut macam bukan orang Islam. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia buat dalam keadaan dia tak kenal Allah, dia kenal pemimpin dia, pemerintah dia sahaja. Jadi apabila pemerintah bawa masuk maksiat dalam negara, mereka sendiri yang pergi cari. Saya bukan nak cerita pasal Saudi, tapi nak bagi tahu contoh. Sebab apa tuan-tuan? Kalau benda tu tidak ada kesediaan di dalam diri kita, bila datang perintah Allah, kita tak buat. Bila datang larangan Allah, kita tak tinggal. Sebab apa? Dalam diri kita tidak ada azamah Allah, tidak ada kebesaran Allah. Kita tak nampak Allah ni Tuhan bagi seluruh alam yang ada ni, termasuk kita tuan-tuan. Sebab tu Nabi SAW yang pertama sekali adalah untuk dakwahkan manusia, untuk besarkan Allah dalam hati. Ketika mana Nabi balik daripada Gua Hira, berlaku khilaf di kalangan para ulama lah. Wahyu terhenti lama mana? Ada setengah riwayat kata sampai 3 tahun wahyu terhenti. Tetapi saya tak tahulah yang mana yang paling tepat. Ada kata 6 bulan wahyu terhenti. Selepas Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq tu, Nabi SAW balik kan, suruh diselimuti oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Khadijah bawa pergi jumpa dengan Waraqah bin Naufal. Kemudian bagi tahu ni yang turun kepada Muhammad ni ialah yang turun kepada Musa dahulu. Maksudnya dia akan jadi nabi. Dia akan buat dakwah, dia akan ajak manusia kepada Islam dan dia akan dihalau oleh kaum dia. Kemudian fataral wahyi. Wahyu terhenti tuan-tuan. Ada setengah kata 3 tahun, ada setengah kata 6 bulan. Turunlah ayat yang kedua. Surah apa tuan-tuan? Suratul Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Mula-mula sekali
Allah SWT kata, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang mana berselimut. Allah tak panggil Nabi dengan nama dia, tak panggil Nabi dengan gelaran dia. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan sifat dia. Pada waktu tersebut berselimut. Antara benda yang disebut oleh ulama tafsir, kenapa? Supaya kerja itu, perintah itu tidak hanya kena pada Nabi, bahkan kena kepada umat Nabi. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang mana sedang berselimut dalam keadaan tidur. Ataupun kita boleh fahami dengan cara metafora orang yang mana, bukan untuk Nabi lah, kalau untuk kita, orang yang mana berada dalam keadaan kealpaan, kelalaian. Nampak tak? Tidur yang panjang. Sedangkan kita tahu kita orang Islam, kita ada tanggungjawab, kita umat Nabi. Ya ayyuhal muddathir, qum, bangunlah, fa'anzir, dan bagilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Allah SWT kata, bagi peringatan, benda yang paling penting sekali, wa rabbaka fakabbir. Kamu kena besarkan Tuhan kamu. Besarkan Allah dengan arti kata, Allah ni ada kedudukan yang paling besar dalam hati kita, sekira-kiranya tidak ada benda yang mendahului Allah. Dzaka ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadan rasula. Orang yang akan rasa nikmat iman, rasa iman yang sebenar-benar, orang yang redha Allah sebagai Tuhan dia. Maksud redha ni bukan sebut Allah Tuhan aku, Allah Tuhan aku, Allah Tuhan aku. Tak, kehidupan dia ialah sebagaimana Allah kehendaki. Redha Islam sebagai cara hidup dia, dan redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. 3 perkara yang kalau ada dalam diri seseorang, maka dia akan rasai kemanisan iman, iaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai berbanding dengan selain keduanya. Maksudnya Allah dan Rasul nombor 1, tuan-tuan, dicintai selain daripada Allah dan Rasul. Kemudian bila Allah dan Rasul berada di dalam hati manusia, tanda ketiga Nabi SAW sebut dalam hadis, dia takut, dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dicampakkan ke dalam neraka. Nampak tak, tuan-tuan? Bila Allah dan Rasul berada dalam hati, dia akan benci untuk kembali kepada kekufuran. Maksudnya tinggalkan agama Allah, tinggalkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dia benci untuk dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dicampakkan ke dalam api. Jadi tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, tuan-tuan, adalah untuk mengajak manusia untuk kenal Allah, untuk lahirkan azamah, kebesaran Allah di dalam hati manusia. Sebab kalau azamah tidak ada dalam hati, perintah tidak akan diikuti. Waktu ugolah, tuan-tuan, perintah sebanyak mana pun, sejelas mana pun, tidak akan diikut oleh umat manusia. Sebab apa? Sebab dalam hati dia tak kenal siapa pemilik perintah tersebut. Kalau kita tengok cerita Cina ke apa kan, cerita-cerita yang klasik-klasik dulu, ataupun cerita Melayu, sebab jarang cerita-cerita macam tu kan, bila datang scroll daripada raja, titah perintah raja, tengok dia tersembam tu, tuan-tuan, nak sambut perintah tu. Tuan-tuan tengok kan cerita, kita tengok TV Melaka ni, maksudnya kalau ada cerita-cerita tu kan, ini scroll daripada raja, perintah tersembam ni. Cara, sebab apa? Dia tahu raja yang hantar perintah. Kita hari ni baca Quran 10 kali sehari pun Allah kata haram, haram tu hak kita buat. Betul tak, tuan-tuan? Sebab apa? Sebab dalam hati kita tidak ada perintah Allah, tidak ada kebesaran perintah Allah, sebab kita tak kenal pemilik perintah. Saya selalu ulang ayat ni, biarlah tuan-tuan boring pun. Maulana Sulaiman Kattani hafizahullah, dia kata apa? Quran ni yang mana dalam tu ada perintah, ada larangan Allah, ada panduan daripada Allah, dah jadi satu bacaan yang mana tidak memberi kesan pada kita. Ye Quran ikna asnah pegham bancukahe. Dia kata Quran ni dah jadi satu benda yang irrelevant, tak ada kerelevanan dalam hidup kita, dah jadi macam surat khabar biasa kita baca. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kita tidak ada perasaan sayang, sebab kita tak kenal Quran tu milik siapa. Itu tugas pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugas kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk membersihkan tazkiyah, yang orang kita selalu sebut tasawuf.
Saya bukanlah tak suka perkataan tasawuf, tapi bila kita sebut perkataan tasawuf, dia jadi apa tuan-tuan? Dia dah jadi macam mesti kena ada ritual tertentu, tarikat tertentu, guru tertentu, kefahaman tertentu. Nampak tak? Jadi kita stick kepada istilah yang Allah SWT guna dalam Quran, iaitu tazkiyah. Wa yuzakkihim. Nabi SAW datang untuk membersihkan mereka. Yuzakkihim, membersihkan mereka. Dhamir hum ni, kata ganti nama hum ni, dia melibatkan zahir dan juga batin lah tuan-tuan. Tidak dinamakan manusia tanpa badan dia dan juga tanpa batin dia, zahir dan juga batin dia. Nabi SAW menjadi perantaraan yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar untuk bersihkan umat manusia. Untuk bersihkan umat manusia, zahirnya dan juga batinnya. Batinnya, sebagaimana kita duk belajar lah tuan-tuan, sifat terpuji mesti kita kena usahakan. Ada dalam kehidupan kita, redha, qanaah, sabar. Tuan-tuan sebutlah semua benda yang kita belajar masa darjah 1, 2, 3 sekolah rendah dulu. Itu yang Nabi SAW usahakan kepada para sahabat. Semua sifat-sifat mazmumah yang tercela, dengki, hasad, buruk sangka, yang kita belajar dulu darjah 1, 2, 3 tu, itu Nabi SAW usahakan untuk keluar daripada hati para sahabat. Kemudian untuk bersihkan, sucikan yang zahir, ialah anggota tubuh manusia. Tangan saya bagaimana dia tidak memberi mudarat kepada orang lain. Kaki saya tidak memberi mudarat pada orang lain. Mulut saya tidak memberi mudarat pada orang lain. Mata saya tidak menyebabkan orang lain rasa resah. Nabi SAW beritahu dalam hadis jelas, Al-Muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Al-Muslim, alif lam di situ tuan-tuan, ialah alif lam yang menunjukkan kepada kamal, kesempurnaan. Muslim yang sebenar-benar sempurna Islam dia ialah orang yang mana apabila orang Islam yang lain ataupun dalam setengah riwayat manusia yang lain selamat daripada keburukan tangan dia dan juga keburukan lisan dia. Tazkiyah Nabi SAW simple tuan-tuan. Sebab tu sebahagian ulama kita kata, macam Syekh Nuruddin Itir rahmatullahi alaih, dia kata antara kitab tazkiyah yang perlu kita baca, ulang kaji, ajarkan, baca berkali-kali ialah Riyadhus Salihin oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dalam tu ada ayat Quran, ada hadis Nabi SAW. Itulah tazkiyah Nabi tuan-tuan. Bukan tazkiyah Nabi ataupun yang orang selalu sebut tasawuf, huha, berjoget sana sini. Itu bukan tazkiyah Nabi tuan-tuan. Nampak tak? Tazkiyah Nabi simple. Apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis, yang diamalkan oleh kurun yang pertama, terutama generasi sahabat, itulah tazkiyah Nabi yang perlu kita ikut. Jadi Nabi SAW telah lahirkan satu generasi manusia yang mana hati mereka okey, luaran mereka okey. Hati mereka luas, sangka baik dengan umat manusia, dan juga zahir batang tubuh anggota mereka memberi kebaikan kepada umat manusia. Generasi sahabat daripada satu kaum yang mana menindas menjadi satu kaum yang paling baik. Abarra hadhil ummati qulu kanu, macam mana dah ayat Ibn Mas'ud berkaitan dengan para sahabat, kanu abarra hadhil ummah quluban wa a'maqaha ilman. Mereka ini adalah sebaik-baik manusia yang memiliki hati yang baik. Abarra hadhil ummati quluban, hati yang paling baik, wa a'maqaha ilman, yang paling dalam ilmu dia. Ikhtarahumullah li suhbati nabiyyih, yang Allah Subhanahu wa taala telah pilih mereka untuk menjadi sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi, kita ke mana Rib'i bin Amir, dia pergi jumpa ketua Rom dalam peperangan Qadisiyah, tak silap saya. Rib'i tuan-tuan datang dengan keldai yang semput, bawa tahulah pedang ke pisau, patah kerat separuh, datang dalam majlis khalifah. Bukan khalifah, datang dalam majlis ketua tu, dalam daskar dia, dalam orang kata kemah dia tu, dengan segala pembesar, ketua, tentera dia apa semua. Rib'i bin Amir masuk. Orang dalam hati dia ada Allah tuan-tuan. Bertahun-tahun Nabi tarbiyah, bertahun-tahun Nabi usahakan atas hati mereka. Dia masuk, dalam riwayat kata diikat dia punya tali keldai tu di bantal
yang dibuat daripada ni lah, orang kata sutera ke apa, bantal orang besar-besar tuan-tuan. Dia kata, kenapa kamu datang? Ma yahmiluka ala hadzal majid. Dia kata, kenapa kamu datang? Kenapa kamu datang? Terjemah dia. Dia kata, Allahu bata'adzana. Kami tak datang, Allah hantar kami. Linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Untuk kami keluarkan manusia daripada memperhambakan diri kepada manusia, kepada memperhambakan diri kepada Tuhan bagi manusia. Min jawril adyan ila adlil Islam. Daripada kezaliman semua cara hidup kepada keadilan Islam. Wa min dhiqid dunya ila sa'atil akhirah. Daripada kesempitan hidup dunia kepada keluasan hidup akhirat. Sedangkan mereka dulu zaman jahiliah dulu tuan-tuan, orang yang paling tak ada moral, orang yang paling bejat, orang yang paling jahat, orang yang paling zalim. Tetapi tazkiyah Nabi SAW telah mengubah mereka menjadi manusia yang paling baik tuan-tuan. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajar kepada mereka alkitab dan juga al-hikmah. Alkitab Al-Quran sebagaimana tuan-tuan tahu, dan al-hikmah al-hadis Nabi SAW. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna, kan ada ayat dia, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna minal kitab wal hikmah, min ayatillahi wal hikmah. Jadi al-hikmah di situ ulama-ulama tafsir kita kata ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW di samping dakwah, Nabi tidak tinggalkan ta'lim. Ta'lim ni ialah mengajar lah tuan-tuan. Mengajar untuk lahirkan manusia yang faqih. Mengajar untuk melahirkan manusia mana boleh menjadi guru. Mengajar sehingga para sahabat boleh bertebaran ke seluruh alam untuk bawa agama sebagaimana yang diperintahkan kepada Nabi untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nampak tak tuan-tuan? Jadi Nabi SAW tidak sibuk dakwah saja, tidak sibuk tazkiyah saja, ataupun tidak sibuk mengajar saja, belajar saja, tidak. Tiga ni menjadi asas tonggak Nabi SAW. Kalau tiga ni dibuat tuan-tuan, barulah anugerah sebenar Nabi itu akan wujud dalam kehidupan kita. Kalau kita abaikan satu tuan-tuan, maksudnya minnah, anugerah Allah yang Allah SWT hantar melalui Nabi kepada umat ini tidak akan wujud dalam masyarakat kita. Ada orang sibuk dengan belajar saja, baca buku, baca kitab, baca buku, baca kitab. Lepas tu tengok orang berdebat, lepas tu tengok orang berdebat, lepas tu bergaduh dalam Facebook. Ilmu ni benda bagus, tak ada masalah. Tetapi amal dia tak ada, dakwah dia tinggalkan. Maksudnya dakwah dia tinggalkan apa? Dia tinggalkan orang yang berada dalam kampung halaman dia. Orang ni datang masjid ke tak datang masjid, dia tak ambil tahu. Rumah ni ada orang tutup aurat tak tutup aurat, dia tak ambil tahu. Orang ni datang semayang Jumaat tak datang semayang Jumaat, dia tak ambil tahu. Dia hanya dengan diri dia sahaja. Kemudian kalau dakwah saja, ilmu tak belajar, mungkin dia dakwahkan benda yang salah. Mungkin amalan dia lepas berpuluh-puluh tahun, Fatihah dalam solat dia pun tak betul. Mungkin fiqh dia pun tak betul. Dia tak tahu mana perkara mana membatalkan solat, tak membatalkan solat pun. Nampak tak tuan-tuan? Dan kalau dia tasawuf saja, terutamanya tasawuf dengan istilah hari ni, ada guru tertentu, cara tertentu, zikir tertentu, dakwah pun tak buat, belajar pun tak. Hak ni yang paling senang sekali untuk ditipu oleh syaitan. Sebab tu tuan-tuan, saya tak saya panjang. Biasanya saya syuruk, saya berhenti. Saya tengok syuruk tadi pukul 7.12. Jadi lebih kurang dalam 10 minit lagi. InsyaAllah saya tak curi masa tuan-tuan. Kalau kuliah maghrib, isyak berhenti, ataupun paling kurang 5 minit, 10 minit berhenti. Sebab saya tak suka kalau saya jadi makmum, ustaz tu dia panjang sampai pukul 9. So saya tak suka. Jadi saya tak akan buat benda yang saya tak suka. Jadi tuan-tuan absyiru, boleh bergembira lah, insyaAllah saya tak akan panjang. Jadi tuan-tuan, hilang dah poin Ustaz ni. Saya nak jaga pada Ustaz ni. Lais bin Sa'ad, saya nak tutup dengan Lais bin Sa'ad rahmatullahi alaih. Dia ni satu orang guru, dia satu orang yang hidup sezaman dengan Imam Malik. Tak silap saya dia meninggal pada tahun 172 Hijrah. Tak silap saya gitulah, lebih kurang dia meninggal. Dia kata apa? Ini kata-kata Imam Syafi'i sendiri, saya tak ingat, saya kena balik cek. Tetapi either one, salah satu daripada dua ni kata, idza ra'aita ar-rajul yamshi 'ala al-ma' wa yatiru fil hawa. Jika kamu melihat seseorang itu berjalan di atas air,
ataupun terbang di udara, fala tusaddiquh, jangan sekali-kali kamu mengiyakan, jangan kamu membenarkan dia, hatta ta'riduh 'ala al-kitab was sunnah, sehingga kamu bandingkan dia dengan Alkitab dan juga As-Sunnah. Kalau kena dengan Alkitab dan As-Sunnah, wali. Kalau tak kena dengan Alkitab dengan As-Sunnah, bukan wali, walaupun berjalan di atas air, walaupun terbang di atas udara. Nampak tak tuan-tuan? Nabi SAW dihantar adalah untuk mengajar Alkitab dan juga As-Sunnah. Apa sahaja yang tidak dibina di atas Alkitab dan As-Sunnah, maka benda itu akan bawa kehancuran kepada umat manusia. Jadi dakwah perlu dilakukan, tazkiyah perlu dilakukan, belajar dan mengajar ilmu perlu dilakukan. Allah SWT sebut dalam Quran, menjadi kewajipan untuk orang keluar belajar. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Belajar tuan-tuan jauh-jauh bukan untuk dapat CJ balik kerja kerajaan sahaja. Tidak. Walaupun kerja kerajaan tu baik sebab dia mengajar juga orang di universiti, di sekolah dan seumpamanya supaya mereka jadi generasi pelapis. Tetapi bukan di situ sahaja. Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, memberi peringatan kepada kaum mereka bila mereka kembali ke kampung halaman. La'allahum yahdharun, supaya apa? Supaya mereka mendapat peringatan dan mereka akan berhenti daripada melanggar hukum hakam Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka. Jadi tuan-tuan, selagi tiga paksi, tiga pasak ini tidak dilakukan serentak, maka mazhar, lambang kerahmatan Nabi SAW untuk seluruh umat, lambang anugerah Allah kepada umat manusia ini melalui Nabi, tidak akan terzahir dalam masyarakat selagi tiga ni, paksi ni tidak dilakukan secara serentak. Kalau tinggalkan salah satu, biasanya orang Kelantan kata tewing. Dia akan jadi tewing ni jadi tak betul tuan-tuan. Dia jadi tak boleh nak berdiri. Dia tak boleh nak berdiri. Bahkan dia akan jatuh melingkup. Bahkan boleh membawa kepada kesesatan. Nampak tak? Semoga Allah SWT bagi taufik dan hidayat pada saya dan tuan-tuan. Tajuk Ustaz Amir bagi tadi itulah wasiat Nabi kepada orang yang mana ahli tahajud. Ahli tahajud tuan-tuan, kalau ikut ustaz-ustaz kami yang tabligh ni, bangun tahajud bukan untuk ibadah. Bangun tahajud adalah untuk mengadu pada Allah, bagi laporan pada Allah apa usaha dia telah buat sepanjang hari. Panjang pula ni kalau nak sambung hak ni. Ada 5 minit lagi, 7 minit, 7:12 syuruk. Ya ayyuhal muzammil, antara surah yang turun selepas itulah ya ayyuhal muzammil. Orang yang tidur juga yang berselimut. Qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Lepas tu Allah Subhanahu sebut apa? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Ada Allah sebut dalam ayat itu, innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya engkau ni akan ada satu renangan yang panjang pada siang hari. Apa maksud renangan tuan-tuan? Apa maksud renangan? Cerita tentang tidur, suruh bangun, sembahyang tahajud. Kami akan lemparkan, campakkan kepada kamu satu benda begitu berat, dan kemudian pada waktu siang kamu ada satu renangan yang panjang. Olimpik ke apa ni renangan ni? Jadi tuan-tuan, ustaz kita kata manusia bila kata berenang, dia kena bergerak, betul tak? Ada orang berenang dia tak bergerak. Dia masuk dalam air duduk saja, tenggelam lah tuan-tuan. Paling tak dia kena gerak lah kaki dia ke tangan dia. Dia belajarlah imbang, dia kena bergerak. Jadi begitu juga manusia ni, kalau dia tidak bergerak maka dia akan lemas. Dia tak bergerak dalam air, dia akan lemas. Jadi manusia tidak bergerak dalam kehidupan dia atas maksud agama, maka dia akan lemas. Dia akan tertipu dengan dunia, dia akan ditipu oleh dunia, dia akan tenggelam dalam dunia sebab dia tak bergerak. Seolah ikan yang mana keluar daripada air, dia keluar daripada maksud sebenar kehidupan dia, maka dia akan tertipu dengan dunia. Jadi pada waktu malam adalah untuk bagi laporan kepada Allah. Allah Maha tahu tuan-tuan, tapi Allah nak dengar rintihan hamba dia. Allah nak dengar rintihan hamba. Sebagaimana Nabi Nuh AS, surah Nuh tu tuan-tuan, muka yang pertama surah Nuh tu ialah rintihan Nabi Nuh AS kepada Allah Ta'ala berkaitan dengan dakwah dia kepada kaum dia. Ya Allah, aku ajak mereka buat kat aku macam ni. Ya Allah, aku ajak mereka masukkan tangan mereka ke dalam telinga mereka. Ya Allah, mereka telah angkat kain mereka telah
mereka telah menganjing aku. Mereka, ya Allah, mereka tak terima. Manusia bangun pada waktu malam bukan untuk maksud dakwah, bukan untuk maksud ibadat semata-mata. Sebab tu ramai masyayikh, mereka akan imbangkan antara doa dan juga dakwah. Mereka akan imbangkan antara doa dan juga tahajud. Berapa ramai di kalangan kita bangun semayanglah tahajud, which is bagus. Tak, semayang lepas 2 rakaat, 2 rakaat, lepas 2 rakaat, 2 rakaat, lepas 2 rakaat, 2 rakaat. Lepas tu dekat nak subuh dia semayang witir 3 rakaat. Bas dia, tamam. Oh, hari ni alhamdulillah aku semayang tahajud dah. Tak ada doa untuk diri dia, tak ada doa untuk mak ayah dia, tak ada doa untuk umat. Air mata tak menangis untuk tidak menitik untuk diri dia, untuk mak ayah dia, kaum keluarga dia, orang kampung dia, jiran dia, guru dia, untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Cukuplah 70 minit. Semoga Allah SWT bagi umat tahajud ialah umat dakwah. Itu yang saya nak bagi tahu kesimpulan dia. Umat tahajud ialah umat dakwah. Bangun tahajud bukan ibadat untuk diri kita saja. Bangun tahajud adalah untuk kita ibadat dan dalam masa sama untuk mengadu pada Allah. Ya Allah, kesianlah kami, kesianlah umat, ya Allah. Bagilah hidayat pada kami, bagilah hidayat pada umat, ya Allah. Ya Allah, islahlah kami, islahlah umat, ya Allah. Bawalah kami kepada agamamu, ya Allah. Bawalah umat kepada agamamu, ya Allah. Hari ini tuan-tuan, bila kita tengok umat berada dalam kesesatan, kita maki umat. Betul tak? Bila kita tengok, bodoh dia tu, bodoh dia tu, ustaz tu, ngaji dengan ustaz tu bodoh. Tapi dalam hati kita, kita tak ada perasaan kesian pada umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang, wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin.